berinteraksi dengan kaum dia. Pada ketika tu maknanya kaum dia pada waktu tersebut mereka ni sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang pada ketika tersebut. Lalu itu apa hujah Nabi Ibrahim AS ke atas kaum dia ni? Dia buat menyanyi. Nabi Ibrahim buat menyanyi. Nabi Ibrahim mempersenda-sendakan dengan mengatakan hadza rabbi. Ni bintang-bintang ni, inilah Tuhan aku, dia kata. Manakala bintang tadi lenyap, dia kata tak boleh jadi Tuhan ni begini ni, lenyap aku tak suka, jenis lenyap begini ni. Tu apa tu dia kata begitu? Adakah dia beriktikad Nabi Ibrahim tadi dia iktikad bintang tu Tuhan dia? Tidak. Tu dia panggil, dia bertanya kepada kaum dia dengan makna ingkar, dalam bentuk mengingkarkan kaum dia. Sebabnya kaum dia pada ketika tersebut sembah benda-benda ni semua. Dia sembah bintang, dia sembah matahari, dia sembah bulan. Lalu tu hujah Nabi Ibrahim AS ke atas kaum dia. Dia kata, ni Tuhan aku ni. Nak suruh mereka kaum tadi tu merangsang pemikiran dia, mengatakan itu Tuhan aku atas jalan ingkar. Tuhan kau begini, umpamanya begitu. Dengan makna bintang ni Tuhan, boleh jadi Tuhan kau begitu lemah, begitu tak boleh buat manfaat dan sebagainya. Itu dengan makna ingkar. Bukan iktikad bulan tu, bintang tu, matahari tu Tuhan, tidak. Cuma atas jalan bertanya, kerana kaum-kaum dia duk sembah benda tu. Tengok matahari cerah, lalu tu matahari pun lenyap, tak boleh jadi Tuhan, dia kata. Itu hujah Nabi Ibrahim AS. Itu ayat bawah-bawah daripada ayat suratul An'am, start daripada ayat 74 tadi tu. Di bawah tadi dia pun cerita, Nabi Ibrahim cerita berkaitan dengan Tuhan yang sebenar, cerita berkaitan dengan Tuhan yang sebenar yang menjadikan alam ini semua. Akhir-akhir sekali maknanya Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna ayat atainaha Ibrahim. Dan demikianlah maknanya hujjah-hujjah Nabi Ibrahim, yang mana atainaha, yang kami beri hujjah tersebut tadi tu kepada Nabi Ibrahim AS. Itu cerita-cerita tu maknanya kena tengok dalam tafsir Quran lah. Kena belajar sirah-sirah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Cerita tentang Nabi Ibrahim ni banyak sangat. Di mana waktu dia kecil lagi lah, maknanya dia ada seorang bapa saudara dia nama Azar. Azar tu bapa saudara dia. Ada kata bapa dia, tapi maknanya ulama tanggung. Azar tu ialah bapa saudara. Kerana orang Arab, tradisi dia apabila bercakap anak dengan makna anak saudara, kalau cakap bapa ayah dengan makna ayah saudara. Begitu juga lah zaman Nabi kita SAW. Tak kala Nabi Muhammad waktu masih kecil, dibawa oleh Abdul Muttalib. Apa saudara dia tu? Abu Talib. Abu Talib maknanya pergi ke Badri, di tempat gereja. Lalu tu Nabi Muhammad tak masuk. Nabi Muhammad duduk di satu pohon tertidur di situ. Lalu tu Badri pun tanya, siapa tu? Abu Talib kata, itulah anak aku. Bohong, katanya Badri. Kerana apa bohong? Kerana dalam kitab-kitab aku, maknanya tidak akan ada satu manusia pun yang akan berteduh di pohon tersebut, melainkan dia adalah Nabi akhir zaman, yang mana dia tu tidak ada ayah. Tu tengok dia duduk situ, mesti dia tidak ada ayah. Ini dengan makna anak saudara. Begitu jugalah dalam ayat Al-Quran menceritakan tentang ayah Azar, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar, dengan maknanya bapa saudara. Ataupun setengah daripada ulama takwil, ya ayah sebenar, tapi ayah sebenar tadi tu dengan maknanya sebelum dari Azar ni pekerjaan dia buat berhala. Jadi iktikad kita, tiap-tiap Nabi, Rasul
keturunan dia bersih daripada benda-benda yang syirik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna keturunan yang baik-baik. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran, ayah dia Azar, yang mana pekerjaan ayah dia ni ialah buat berhala. Rosak tadi akidah kitanya membersihkan keturunan, maknanya nasab rasul-rasul ni daripada keturunan yang tidak baik. Tiba-tiba Azar buat berhala, iaitulah ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tu kata setengah ulama, Azar tu ya ayah dia, tapi ayah dia tadi tu maknanya benih yang terjatuh di rahim isteri dia Azar, yang mana benih tu akan menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ketika tu Azar belum lagi buat pekerjaan-pekerjaan yang sedemikian, belum lagi buat pekerjaan buat berhala tadi. Lepas jatuh benih di rahim isteri kepada Azar, barulah dia bekerja benda-benda tu, benda-benda syirik tadi. Sebelum tu tak lagi. Tu kata begitu setengah ulama. Kata setengah ulama lagi, dengan maknanya pak saudara, saudara atas-atas ni, nak membersihkan keturunan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak hujah-hujah Nabi Ibrahim waktu dia kecil, dia maknanya berniaga berhala tadi. Tapi dia berniaga berhala bukan dengan makna mari-mari beli, bukan begitu. Dia berniaga tadi, dia buat hujah dengan maknanya dia ambil berhala. Ni barang tak pakai ni, nak beli kau, siapa nak beli? Bodoh lah siapa-siapa beli, seolah-olah gitulah. Ni tak ada manfaat langsung ni. Aku suap makanan pun tak makan, aku suruh dia minum pun dia tak minum. Tu seolah-olah begitu. Siapa nak beli? Mari barang-barang tak pakai ni, barang-barang tak ada harga ni, barang-barang tak ada manfaat sikit abuk. Katanya Nabi Ibrahim gitu. Tu hujah dia. Nak suruh kaum dia tadi tu berfikir. Suruh berfikir, oh benda ni jadi ketuhan. Banyak sekali cerita-cerita Nabi Ibrahim, dia katok berhala, letak di berhala yang paling besar di sebelah kanan, maknanya kapok tadi. Orang kampung mari tanya, kaum dia tanya, siapa ni pecah habis ni berhala-berhala ni? Katanya Nabi Ibrahim tu, tengok kapok dia di mana. Dia buat. Hujah Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu cerdiknya segala Rasul alaihi salatu wassalam. Begitulah tiap-tiap Rasul mereka tu cerdik. Mustahil dia tu bodoh. Dan membatalkan segala dakwa mereka itu segala lawan dakwa yang batilah, yang palsu. Ini pun ataf pada kata menghentikan, dengan maknanya arti fatanah ni cerdik, bijaksana, taswir dengan sekira-kira ada pada mereka itu rasul-rasul ni kuasa atas membatalkan, atas mematikan segala dakwa mereka itu segala lawan. Dakwa mana? Sifat bagi dakwa yang batilah, yang palsu. Ini cerdiknya Nabi-Nabi, cerdiknya Rasul-Rasul alaihi musallatu wassalam, yang wajib kita i'tiqad di dalam hati kita. Tentu sekali tiap-tiap Rasul ni dia cerdik, dia bersifat dengan bijaksana. Itu makna cerdik. Dan mustahil lawannya, lawan bagi cerdik, Iaitu lawannya, lawan bagi cerdik ialah bodoh. Tak terima akal kita. Mustahil mereka tu Rasul-Rasul ni bersifat dengan bodoh. Akal kita tak terima langsung. Mana boleh Rasul-Rasul ni dia tu bodoh, dengan bahawa tak boleh nak mematahkan hujah-hujah, tak boleh nak menghentikan, tak boleh nak membatalkan segala dakwa orang yang lawan dia. Mustahil. Akal kita tak terima. Dengan bahawanya tiap-tiap rasul mesti cerdik, mesti bijaksana. Dan dalil fatanah itu
bahawasanya jika ternafi daripada mereka itu segala rasul, ternafi apa? Oleh fatanah. Ini dalil akal, dalil mikir dengan akal kita, dengan pemikiran kita. Dan dalil fatanah itu dalil yang menunjukkan ke atas segala rasul-rasul ni mesti bersifat dengan cerdik, dengan bijaksana ni, bahawasanya jikalau ternafi, jika ketiadaan daripada mereka itu segala rasul ni, tak ada apa, ternafi apa? Oleh fatanah, oleh cerdik. Tak cerdik dengan mana? Nescaya, jawab jika, nescaya tiada kuasa mereka itu segala rasul-rasul. Tak kuasa apa, tak mampu apa atas mendirikan hujah atas segala lawan mereka itu segala rasul. Kalaulah rasul-rasul ni tak cerdik, tak bersifat dengan fatanah, nescayalah mereka tu rasul-rasul tak mampu nak berhujah dengan lawan bagi rasul-rasul, dengan orang yang lawan rasul-rasul. Tak mampulah dia nak berhujah, nak membatalkan hujah, nak memati kukuhkan hujah mereka lawan rasul-rasul ni. Dan iaitu tiada kuasa bagi segala mereka itu rasul-rasul atas mendirikan hujah atas segala orang yang lawan dia. Mustahil. Tentu tak sama sekali. Kerana apa? Akal kita tak boleh terima mereka itu tak bersifat dengan fatanah, tak mampu nak mendirikan hujah atas segala lawan mereka itu rasul. Kerana mengkhabarkan, kerana menceritakan oleh Al-Quran, telah datang daripada Al-Qurannya dengan mendiri mereka itu segala rasul-rasul akan hujah atas segala lawan. Banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran daripada kisah-kisah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang menceritakan tentang hujah-hujah di atas kaum dia itu sendiri, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang tersasul tu segala Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Nabi-Nabi ni dia tak ada umat. Manakala dia tak ada umat, wahyu dia untuk diri dia saja, untuk beramal di diri dia saja. Itu panggil percakapan tadi tu, dia ada sedikit masalah lah di sana tu, tersasul. Kadang-kadang dia telancar lidah kita tu sebut Nabi-Nabi. Ada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi tak ada kaum dia. Itu banyak dalam Al-Quran cerita berkaitan dengan hujah-hujah tadi. Banyak dalam Al-Quran. Lagi pula Allah Ta'ala sendiri cerita di dalam Al-Qurannya kepada Nabi kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, kepada Rasul-Rasul, kepada Rasulullah, supaya maknanya wajadilhum, supaya berhujah dengan hujah-hujah yang. Maka bila Allah Ta'ala perintah Nabi kita ni supaya berhujah, tak mungkin Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, dia tu akal dia bodoh. Tak mungkin. Mesti kalau nak berhujah, dia pandai membatalkan hujah tersebut. Mesti dia tu cerdik. Itu ayat Quran cerita. Maka dah gitu, maka sabitlah, yang kejaklah di dalam hati kita, cerdik mereka itu segala rasul-rasul. Kejaklah dalam hati kita, dalam Al-Quran pun cerita dan sebagainya. Kita mikir dengan akal kita pun tak boleh nak terima rasul-rasul ni bersifat dengan bodoh. Mesti mereka tu cerdik, pandai di atas berhujah untuk mematikan perkataan yang lawan bagi mereka itu rasul-rasul. Dan apabila sabit ia cerdik rasul-rasul ni, apabila sabit, apabila kejaklah di dalam hati kita bahawasanya cerdik rasul-rasul ni, mustahillah bodohnya bodoh rasul-rasul. Tentu tidak sama sekali mereka itu tu bodoh. Tentu tidak sekali. Habis itu fatanah, cerdik. Dan harus pada hak segala anbiya
dan Rasul alaihi mussalatu wassalam segala sifat manusia. Sifat manusia mana? Yang tiada mengurangkan qadar. Bukan pada tu, la ala shawab, pada naskhah yang lain yang asalnya ialah qadar. Qadar tu bukan pada, tanda dengan pen merah dan sebagainya, tak kira lah, bulat, buat tepi, qadar. Itu yang betulnya dalam kitab-kitab asal qadar. Sifat yang tiada mengurangkan qadar martabat mereka itu segala anbiya dan rasul alaihi salatu wassalam. Qadar mana? Yang maha tinggi. Keadaan jadi rasul tu adalah tinggi, maha tinggi. Ini sifat harus adalah habis dah. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Yang wajib kita iktikad dalam hati kita dengan kata ya, dengan kata tentu sungguh, habis dah. Apa dia? Iaitulah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan lawan dia yang kita belajar dulu, mustahil tentu tak sama sekali. Nabi-nabi ni maknanya bersifat dengan lawan dia. Ni masuk pula sifat yang harus bagi segala nabi dan rasul. Dan harus yakni dan berlaku pada hak, yakni dengan nisbah tubuh. Dan harus dan berlaku dengan nisbah tubuh segala anbiya dan segala rasul alaihi salatu wassalam ni. Apa dia berlakunya? Oleh segala sifat manusia, yakni oleh bersifat dengan segala sifat manusia, oleh berperangai, oleh bertingkah laku, oleh berpe'e dengan segala pe'e, dengan segala tingkah laku, dengan segala perangai manusia. Itu berlaku di tubuh anbiya, di tubuh rasul alaihi salatu wassalam. Itu secara mudahnya begitu. Harus dengan makna berlaku. Itu kita pitah dah tu. Kita ambil maknanya khulasah tu. Asalnya begini. Kalau nak bahas ibarat, haruh-haruh ni apa? Benda yang terima sungguh, terima tak. Itu harus. Wajib, benda tentu sungguh. Mustahil, benda tentu tak. Akal kita tak terima, itu mustahil. Wajib, benda tentu sungguh, itu wajib. Ada pun harus terima sungguh, terima tak. Maka di sini dia kata harus pada zat, pada tubuh segala rasul ni, segala sifat manusia. Rasul-rasul, nabi-nabi bersifat ataupun berperangai dengan segala sifat manusia ni harus ke? Tak. Wajib. Wajib bagi mereka tu, segala nabi, segala rasul tu berperangai, bersifat dengan segala sifat manusia. Sebab apa wajib? Kerana nabi-nabi, rasul-rasul ni manusia. Dia bukan malaikat. Dia bukan jin. Dia bukan Tuhan. Bila dia bukan Tuhan, dia bukan jin, dia bukan malaikat, dia tu manusia. Qul ana, apa ayat Quran tu? Tak ingat. Qul ana basyarun mislukum. Nabi kata aku ni daripada kalangan manusia seperti kamu. Aku ni manusia, bukan malaikat, bukan jin. Bila segala nabi ataupun rasul ni ialah manusia, maka wajib ke atas mereka tu bersifat dengan segala sifat manusia. Kerana bukan jin, kerana bukan malaikat, dia manusia, maka wajib dia bersifat dengan segala sifat manusia. Itu wajib. Ini kata harus. Harus di sini dengan maknanya harus bagi segala tubuh, segala harus bagi tubuh segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul alaihi salatu wassalam oleh bersilih ganti, oleh bertukar ganti, oleh berganti-ganti, oleh berselisih ganti dengan segala sifat perangai manusia. Itu hak tu harus. Tapi segala sifat manusia yang harus bersilih ganti ni kait
yang tiada mengurangkan martabat bagi mereka itu segala nabi-nabi, rasul-rasul. Adapun berperangai dengan segala sifat manusia yang mengurangkan martabat segala rasul-rasul, nabi-nabi, ini mustahil. Kata haruhnya duduk bersilih ganti dengan segala perangai manusia yang tidak membawa kepada mengurangkan martabat sebagai seorang nabi dan rasul. Ini harus bersilih ganti tadi. Ada diri berperangai dengan manusia, dengan sifat manusia, yang itu wajib. Yang harusnya bersilih ganti dengan segala perangai. Yang mana perangai tadi itu perangai manusia yang tidak mengurangkan martabat sebagai seorang nabi dan rasul. Adapun berperangai, bertukar ganti perangai dengan segala perangai yang mengurangkan martabat seorang nabi rasul, yang ini mustahil. Tak sama sekali. Kenapa tak sama sekali mustahil? Kerana Allah Ta'ala memelihara kemuliaan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dengan makna maksum mereka itu nabi-nabi, rasul-rasul yang telah kita bicara dulu. Itu makna itu. Itu kalau nak bahas kita. Mudah khulasahnya harus pakai makna berlaku selalu. Tak ada penyebab. Dan harus berlaku pada zat, pada tubuh segala anbiya dan segala rasul alaihi salatu wassalam ni oleh segala sifat manusia. Harus berlaku oleh segala sifat manusia. Sifat mana? Yang tiada mengurangkan qadar, yang tak mencederakan martabat mereka itu segala nabi-nabi dan rasul-rasul, martabat qadar yang maha tinggi. Keadaan jadi rasul, keadaan jadi nabi itu adalah satu martabat yang tinggi, yang mulia, yang dikasih, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak sebagaimana martabat kita lah. Alhamdulillah. Misal bagi sifat manusia yang tiada mengurangkan. Misalnya harus berlaku di rasul-rasul berperangai dengan segala sifat manusia yang tiada mengurangkan martabat mereka tu. Misalnya seperti makan. Lazimnya berlaku juga dah lapar. Bila kata makan, berlaku juga di Nabi kita lapar. Dan minum, berlaku minum di Nabi-Nabi. Dan faham daripada situ lazimnya, maknanya berlaku juga dahaga di Nabi-Nabi yang gitu. Dan sakit, dengan maknanya berlaku juga sihat di Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ini semua ni adalah segala perangai segala Nabi-Nabi, segala Rasul-Rasul yang tidak bawa kepada mengurangkan martabat segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan bergurau yang halal, bergurau tu bukan berburu tu, bergurau, buru baris, tambah baris supaya mudah kita baca. Dan bergurau yang halal. Apa bergurau yang halal? Yakni bergurau selera yang benar, yang bukan melawak. Nabi-nabi, rasul-rasul bergurau juga, bukan makna bergurau tu berletek, siapa mengelak, siapa kaki naik ke atas, tidak. Bergurau yang halal, dengan makna bergurau yang tidak melampaui batas lah. Banyak rasul-rasul, nabi-nabi kan cerita rasul kita umpamanya bergurau dengan Sayyidatuna Aisyah, isteri dia, isteri hak muda dia. Banyak sekalinya dia cerita dia bergurau dengan Nabi, dengan isteri dia ni yang paling muda ni, Sayyidatuna Aisyah. Banyak cerita-cerita dia bergurau. Dia bergurau kerana dia manusia, tapi bergurau dia yang tidak menjatuhkan maknanya martabat sebagai seorang rasul, nabi-nabi. Lalu tu dah kita faham lagu tu tafsir dia, maka tiada bersifatlah mereka itu segala rasul-rasul, nabi-nabi ni tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Tidak. Umpama nabi-nabi, rasul-rasul ni bukan berjirim, dia kata laisa kamitslihi juga. Bukan itu. Ataupun nabi-nabi, rasul-rasul ni tak bertempat, tak duduk mana-mana. Bukan perempuan, bukan laki-laki. Itu panggil tak bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kerana apa? Kerana nabi ni, rasul-rasul ni ialah manusia.
Dan tiada bersifat jugalah mereka itu segala nabi-nabi rasul-rasul ni tak bersifat dengan sifat malaikat, yakni tak bersifat dengan sifat ketentuan, dengan sifat ketentuan bagi malaikat. Apa sifat ketentuan bagi malaikat? Tak tidur, ada nabi-nabi rasul-rasul tidur juga. Tak makan, ada nabi-nabi rasul-rasul makan juga. Tak lelaki, nabi-nabi rasul-rasul ni kerana manusia. Dan tak qada hajat, ini segala sifat khusus bagi malaikat ni. Tak qada hajat, tak belok kecil lah maknanya. Itu bahasa kasar sikitnya, lembut sikit, qada hajat. Misal, dia ada misal dah ni. Misal, yakni misal contoh bagi tiada bersifat mereka itu segala nabi-nabi rasul-rasul dengan sifat malaikat ni. Misalnya seperti tiada makan, tiada tidur, dan tiada bersifat mereka itu segala rasul-rasul dengan sifat manusia yang mengurangkan, yakni yang atas pada kata ni. Begini, maknanya dah kita tahu nabi-nabi rasul-rasul ni bersifat dengan segala sifat manusia yang tiada mengurangkan martabat sebagai seorang nabi, maka tiada bersifatlah. Tadi contoh tu titik sampai tiada tidur. Kat situ lah titik misal dia. Ini maka tiada bersifatlah mereka itu segala rasul-rasul dengan segala sifat manusia, dengan segala perangai perangai tingkah laku manusia. Perangai manusia yang mana tak bersifatnya, yang mengurangkan tadi, tidak mengurangkan, yang tu harus ada bersilih gantinya. Ini hak mustahilnya, hak tentu daknya, iaitulah berperangai dengan perangai manusia, tingkah laku manusia, tapi perangai tersebut yang mengurangkan qadar, itu pun salah juga. Maknanya tersilap pada cetakan tu. Pada dia tulis itu benar-benar qadar. Sama seperti tadi. Yang mengurangkan qadar martabat mereka itu segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Contoh seperti segala perkara yang mencederakan muru'ah, segala perkara yang merosakkan muru'ah. Apa muru'ah ni? Kemukaan lah, kemukaan, ataupun kita panggil sifat-sifat kemanusiaan yang elok, yang mulia, itu muru'ah kita panggil muru'ah. Maka nabi-nabi rasul-rasul ni tak bersifat dengan segala sifat yang merosakkan maruah dia. Takrif maruah di sini dengan maknanya berkelakuan dengan kelakuan seumpamanya, yakni seumpama peringkat seorang. Itu makna maruah. Jadi nabi-nabi rasul-rasul dia tidak akan bersifat yang mana sifat yang dapat mencederakan kelakuan sebagai peringkat dia. Itu dia tak bersifat. Contoh, kalau seorang guru, seorang ustaz jatuh maruah bagi dianya, sekiranya dia tu di tepi patah, maknanya makan Kentucky, makan ayam mas, makan apa lagi, naga umpamanya, sambil meniarap relax tepi patah, tu jatuh maruah. Kerana apa? Kerana dia berkelakuan dengan kelakuan yang tak layak dengan dia. Itu muruah. Muruah ni ialah kelakuan dengan kelakuan peringkat dia. Itu muruah. Ni patutnya kita jaga. Sepatutnya maknanya sayugianya bagi kita sebagai seorang ustaz, seorang guru, seorang yang mengaji ilmu agama, kena jaga muruah tadi. Dengan maknanya, kalaulah kita tu baba, kena duduk tahap baba. Kalau kita tu tahap ustaz, kena duduk tahap ustaz. Ini nasihat untuk diri kita sendiri dah ni. Ini yang bercakap ni. Maknanya kena keluar di Tesco tu, kena pakai kepiah, biar nampak kita tu ustaz. Orang yang menuntut ilmu maknanya di kedai tu, maknanya jatuh maruah lah sekiranya dia pakai seluar jean ke, gitulah. Ini cakap betul lah ni. Tu sehingga kan dalam fiqh dia ada satu bab lah. Satu bab maknanya bab yang mana kalaulah seseorang yang bersifat yang boleh mencederakan maruah, tak boleh jadi wali.
Atau di antaranya ni kena jaga maruah dia. Kena jaga tingkah laku dia. Maknanya kelakuan dia tu duduk peringkat mana? Kalau peringkat ahli ilmu, duduk peringkat ahli ilmu. Kalau peringkat orang jahil, kena duduk peringkat orang jahil. Tak boleh dengan bahawa dia ambil jumpa sahur, pakai serempan besar-besar. Kalau tak pakai serempan, tak ikut sunnah, boleh. Pakai serempan maknanya yang tidak bawa kepada menjatuhkan, menghinakan maruah sebagai seorang bapa. Tiba-tiba pakai serempan, orang tanya tak boleh jawab tu. Menjatuhkan maruah kemukaan dia tadi tu. Itu tak boleh. Kalau orang jahil duduk cara jahil. Maknanya bukan tak bagi pakai serempan, pakailah. Tapi bukan dengan makna serempan besar-besar yang melambangkan guru yang hebat-hebat. Serempan Al-Azhar umpamanya, itu tak layaklah di dia maknanya. Gitu. Itu kena jaga maruah kita. Tak boleh gitu. Seorang ustaz maknanya berkaki bersebelah tangan dia, rokok sebelah, tak boleh. Jatuh maruah dia. Isap rokok dia damai. Isap dia tandah. Aku tak jatuh maruah dia. Ataupun lagi teguh lagi, rokok sebelah kanan tangan. Ni air Coca-Cola. Tu teruk, itu minum dengan kiri. Isap rokok dengan tangan kanan. Itu teruk tu. Jaga maruah kita maknanya. Itu nasihat kita lah. Maknanya kita pun banyak sekali tidak menjaga maruah ni. Ada banyak. Itu sama-sama kita tegur. Itulah. Rasul-rasul tidak akan bersifat dengan segala sifat yang merosakkan maruah dia. Apa umpamanya? Maknanya nabi-nabi minum sambil berjalan ke, ataupun suka dengan keluar anak dia tu jatuh maruah dia. Dan ketiadaan sejahtera, ini atas kata pada seperti, dengan maknanya dan tiada bersifat mereka itu segala nabi-nabi rasul-rasul dengan segala perangai manusia yang mengurangkan qadar mereka itu segala nabi-nabi rasul-rasul. Misal seperti ketiadaan sejahtera, ketiadaan selamat tak selamat daripada tiap-tiap barang, tiap-tiap penyakit, tiap-tiap perangai, barang yang meliarkan, perangai penyakit yang meliarkan, yakni penyakit yang membawa kepada orang tak mahu hampir kepada dia. Apa dia contohnya penyakit yang orang tak mahu hampir? Umpamanya ada penyakit kudis. Apa dia panggil sini ya? Bahasa jenis asrama ni dia panggil apa ni? Kudis ni. Scabies. Scabies. Ada apa lagi? Penyakit jenis Allah dia panggil bersisik itu, macam tergiling tu dia panggil tu. Segala sifat yang meliarkan. Nabi Rasul tak bersifat dengan segala sifat yang meliarkan, yang bawa kepada orang tak mahu dekat dengan dia. Ataupun perangai yang meliarkan. Apa dia perangai yang meliarkan? Tadi penyakit yang meliarkan. Kalau disebut perangai yang meliarkan, umpamanya di depan orang, ketung atas muka. Tu orang tak sayang dengan dia. Apa tu? Ada juga jenis kita tu. Ataupun ketung-ketung letak dalam tangan, atas muka orang. Ada juga perangai kita tu. Itu dahsyat tu. Tidak. Nabi-nabi Rasul-Rasul ni tidak bawa kepada sifat-sifat yang meliarkan orang tak mahu hampir kepada dia tu. Cuma tu pemainnya begitu tu. Jangan buat begitu. Orang dengar itu panang tak kira lah. Penyakit-penyakit yang bawa kepada orang ini bawa kepada hikmah diputuskan di Rasul-Rasul ni adalah supaya orang mari dekat dengan dia. Tiba-tiba dia ada penyakit yang meliarkan, yang bawa kepada orang tak suka kepada dia untuk hampir kepada dia, maka luput hikmah diputuskan Rasul. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah ada juga lah. Tidak, Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat yang mencederakan hikmah. Apa tujuan dibangkitkan mereka itu segala Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Itu tujuan.
Iaitu hikmah dibangkitkan mereka itu jadi nabi, jadi rasul tu hikmah dia nya iaitulah menunaikan segala syarat Allah Ta'ala, yakni untuk menyampaikan segala undang-undang Allah Ta'ala. Itu hikmah diutuskan Rasul supaya menyampaikan segala undang-undang Allah Ta'ala. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala larang, itu hikmah dia. Dan menerima umat akan dia akan syarat Allah, dan terimalah umat itu akan dia akan syarat Allah. Itu hikmah dia. Tiba-tiba Nabi-Nabi Rasul-Rasul dia bersifat dengan sifat yang meliakan tadi, ataupun bersifat dengan sifat yang mencederakan muruah dia, yang bawa kepada orang ni apa ni, Rasul apa ni bersifat dengan sifat seperti ini, bawa kepada orang ni mentahmah ataupun mengatakan bukan Rasul ni kalau bersifat dengan sifat yang pelik-pelik gini, dibawa kepada hati orang tu liar, hati orang tu tak mahu hampir kepada diri seseorang Rasul dari Nabi. Dan menerima umat akan dia akan syarat Allah daripada mereka itulah, mereka itu segala rasul-rasul. Contoh, misal sifat kekurangan yang tak boleh ada di nabi-nabi ni, yang mana dia yang mengurangkan martabat nabi ni, seperti makan. Makan tu kalau dia dimakan tu tak ada apa-apa, tu berlaku sebagaimana tadi di awal tadi. Hak ni makan pada jalan, dengan maknanya makan sambil berjalan, makan sambil berlari, makan sambil bercakap, makan sambil apa lagi, makan sambil tak kira lah, benda-benda yang bawa kepada jatuh meruah. Makan sambil berjalan ataupun makan tepi jalan, makan tepi pantai, tak kira, itu bawa kepada jatuh meruah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan cedera akal. Apa cedera akal? Dungu. Apa cedera akal ni dia panggil tak cerdik lah, bukan tak cerdik juga. Cedera akal ni maknanya ada tak sempurna akal dia. Dungu dia panggil dungu. Sedar. Tahu lah, faham tak sedar. Betul. Tak kira lah. Tu seumpama dengan dia lah cedera akal. Dan kekurangan nasab. Kekurangan nasab. Apa kekurangan nasab? Keturunan yang tak molek ada sama sekali. Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni berketurunan daripada keturunan yang tak baik. Sebagaimana tadilah, sekiranya ada dalam Al-Quran, maknanya sebagaimana cerita Nabi Ibrahim tadi, Azar tu disebut dengan ayah dia. Sebab itulah ulama takwil ayah dengan makna ayah secara, pak secara. Ataupun boleh juga dengan makna ayah kandung, dengan maknanya ayah kandung, iaitulah nisbah kepada maknanya sebelum azar. Makna apa tadi kita kata, sebelum jatuhnya benih Nabi Ibrahim di dalam rahim isteri Azar tadi tu, sebelum tu ayah dia tak pernah melakukan perkara-perkara yang bawa kepada maksiat syirik kepada Allah Ta'ala. Tak buat berhala lagi ketika tu. Manakala jatuh benih di dalam rahim isterinya Azar, barulah maknanya dia buat pekerjaan yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nak menyucikan keturunan Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Tak sama sekali. Dan kempuh. Kempuh apa? Kempuh gaduh-gaduh. Kempuh ni lorak, panik dia panggil. Ataupun kalut. Kalut ni Nabi-Nabi dah bukan jenis bahasa kalut, bukan jenis bahasa gaduh, bukan jenis bahasa panik. Tidak, dia tenang, relax dan sebagainya. Dan takabur. Tak juga. Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat-sifat sifat-sifat hati, tak kira lah. Apa sekalipun masuk belakang tu, takabur, riak, bangga diri, sombong dan sebagainya, ada belakang. Dan buta. Nabi-Nabi tak buta, Rasul-Rasul tak buta. Itu Nabi Yaqub tu, ada cerita dalam Al-Quran Nabi Yaqub, mak ayah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kan, maknanya buta, bukan dengan makna buta mata tu, tidak. Dia menangis kerana kehilangan Nabi Yusuf tadi yang dibuat oleh saudara-saudara dia. Maknanya dia menangis kerana dia sayang sangat kepada Nabi Yusuf, sehingga kan tangisan dia yang sangat kuat tadi tu bawa kepada mata dia ada selaput-selaput, tak cerah mata dia kerana tangisan yang banyak tadi.
Kerana tu bukan buta tu tidak, bukan buta. Dan sopok ni Arab dia panggil baros. Seperti penyakit yang terjadi kepada Uwais Al-Qarni itu, baros dia panggil. Apa dia? Penyakit badan, panau lah lebih kurang. Begitulah, panau. Ada juga. Dan penyakit pecah belah. Apa penyakit pecah belah? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Apa ni, pecah-pecah kaki, pecah-pecah badan. Tak kira lah. Pecah-pecah kulit itu penyakit pecah belah. Jusam. Dan dalil harus, yakni tanda yang menunjukkan ke atas mereka itu segala nabi-nabi, rasul-rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Dan dalil harus bersifat mereka itu segala anbiya dan rasul-rasul ni harus apa? Bersifat dengan sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu segala nabi-nabi, rasul-rasul. Khabar ialah dilihatkan dia. Kenapa? Dilihat akan dia akan bersifat nabi-nabi, rasul-rasul dengan segala sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar. Itu projek situ panjang. Dan dalil harus bersifat mereka itu segala nabi-nabi, rasul-rasul tu. Dalil bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu. Khabar ialah dengan dilihat akan dia akan bersifat rasul-rasul, nabi-nabi dengan segala perangai yang tidak mengurangkan kadar tu ada pada mereka itu segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dilihat oleh siapa? Dilihat oleh orang yang semasa dengan dia. Kena tambah lagi. Dilihat oleh siapa? Dilihat oleh orang yang semasa dengan dia. Iaitu sahabat-sahabat lah. Tengok nabi-nabi ni, rasul-rasul ni bersifat dengan segala sifat manusia, dengan perangai tingkah laku manusia, tapi perangai yang tidak mengurangkan kadar martabat sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Siapa lihat? Iaitulah sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat tu cerita kepada kita, dia panggil khabar yang mutawatir. Maka khabar yang mutawatir yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu lagi itu sampai kepada kita, dia panggil khabar yang mutawatir. Maka khabar yang mutawatir ini memberi faedah kepada yakin seolah-olah kita lihat sendiri. Itu makna dia. Seolah-olah kita lihat sendiri. Walaupun kita tak tengok, kita dengar berita daripada sahabat-sahabat dalam kitab-kitab yang mana sahabat-sahabat ni lah yang melihat rasul-rasul, nabi-nabi bertingkah dengan tingkah kelakuan yang mana tingkah manusia yang tidak mengurangkan martabat sebagai nabi dan rasul. Mereka lah cerita, maka sampai kepada kita, dia panggil khabar yang mutawatir yang memberi faedah kepada yakin seolah-olah kita lihat sendiri. Itu makna dia. Apa ni khabar mutawatir, nak suruh kita mudah fahamnya? Seolah-olah kita ni tak pernah lagi pergi di Mesir. Tak pernah lagi pergi di Mesir. Tiba-tiba orang yang balik Mesir tu cerita, Mesir ni ada begini, ada begini. Itu khabar yang mutawatir. Pula ramai pula yang menceritakan kepada kita sama. Betul. Serupa berlaku, muafakat cerita tadi tu. Dia panggil khabar yang mutawatir. Maka retilah kepada kita, Mesir tu duduk di situ. Ada benda ni. Kerana apa? Kerana penceritaan daripada orang yang ramai yang sama, tak menyalahi sikit pun pada wakilnya. Begitulah yang ada di Mesir. Itu panggil khabar yang mutawatir. Ini pun sama. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. قال المؤلف رحمه الله تعالى
Kitab pertama muka surat 22. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang pertama daripada atas. Muka surat 22. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata, siapa berkata? Sayyidina al-Habib Abdullah al-Haddad. Dia kata di dalam kitab Nasaihnya, Nasaih bagi Sayyidina al-Habib Abdullah al-Haddad. Al-Habib maknanya keturunan Nabi lah, setengah daripada mereka yang berketurunan bersilsilah daripada keturunan Rasulullah SAW, tuan bagi tariqah Al-Haddad. Al-Haddad tuan tariqah Allah, kita baca Ratib Haddad tu. Nama dia Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata tu di dalam kitab Nasaihnya, nasihat agama tu lah. Ada banyak terjemahan dia tu. Dia kata apa dalam kitab tu? Maknanya begini, bermaknanya, makna bagi perkataan Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaih, dia kata begini, dan setengah daripada sunat-sunat, dan setengah daripada sunnah-sunnah, boleh baca juga, yang dihampa. Apa yang dihampa? Arti yang ditinggal atau dihampa. Katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah dia, dan setengah daripada sunnah-sunnah yang dihampa, yang ditinggal, dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa, yang ditinggal. Boleh juga begitu dengan makna sunat ataupun dengan kata sunnah, sama saja. Kerana sunnah ataupun sunat ni asal dari segi lughahnya ialah tariqah. Apa tariqah? Jalan. Sunnah ataupun sunat asal pada lughah jalan, tariqah. Maka tariqah jalan ni ada kalanya jalanan yang baik, pecah pada dua. Ada kalanya jalanan yang jahat. Jalanan yang baik tu dia panggil sunnah Nabi. Ialah jalanan Nabi. Maka jalanan Nabi ni terbahagi pada dua pula. Ada wajib, ada sunat. Ada wajib, ada sunat. Apa wajib? Ma yusallu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Apa sunat? Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Wajib-wajib ni benda kalau kita buat dia dapat pahala, dijanji pahala, tinggal dia berdosa, dijanji dosa. Itu wajib. Adapun sunat, benda yang dijanji oleh Allah Ta'ala untuk beri pahala sekiranya kita buat dia, tapi tak dijanji seksa sekiranya kita tinggal dia. Itu sunnah. Awal hasilnya sunnah ni maknanya sama saja. Sama saja. Sunnah. Boleh pakai dua-dua makna lah di sini. Dan setengah daripada sunnah ataupun sunat, perkara yang sunat-sunat, setengahnya yang dihampanya, yang ditinggal, dilalaikan, yakni dilupakan daripada setengah perkara sunat ataupun perkara sunnah tu, ialah membetulkan saf-saf dan merapatkan padanya pada saf. Itu setengah daripada perkara apa kita lupa, perkara yang kita tak ambil cakna, perkara yang kita lalai daripada setengah, perkara sunnah, perkara sunat. Apa dia? Kita lalai daripada nak membetulkan saf-saf. Apa makna membetul? Yakni bila kata membetul, ibarat dengan membetul dengan maknanya membetul dengan tumit kita, sama tumit. Tumit ke tumit tu panggil membetulkan saf.
dan merapatkan padanya pada saf. Bila kata rapat dengan bahu, bahu ke bahu atau panggil rapat, rapat-rapat saf, fahamlah dengan makna bahu ke bahu. Betul-betul saf maknanya tumit ke tumit. Biar sama betul. Itu hikmahnya supaya kita saf kita tu betul. Ini setengah daripada perkara yang kita lalai, perkara yang kita lupa, sedangkan dia setengah daripada sunnah-sunnah, setengah daripada perkara sunat-sunat. Kita lalai, kita lupa dia. Kita tak ambil caknya. Padahal itu dan bila makna padahal dan wawuhal dan padahal sesungguhnya, padahal sesungguhnya adalah Nabi alaihi salam. Itu kena tanggung juga situ tu, tambah sendiri. Dan padahal sesungguhnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Kena tambah as-salah. Kenapa? Makruh kalau kata salam saja. Bila kepada Nabi tak bubuh solat, tak bubuh selawat. Kalau tambah selawat saja tak bubuh salam pun makruh juga. Kena ada dua-dua. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam merintah perkara tu. Padahalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni suruh benda tu. Suruh apa? Tadi membetulkan saf, merapatkan saf. Tiba-tiba kita melupakan perkara tersebut, ambil tak endah perkara tersebut. Padahal Nabi kita merintah, suruh nak buat benda tu. Kata suruh mengerja, ia Nabi akan membuat demikian pekerjaan. Mengerja ia Nabi akan membuat demikian pekerjaan. Apa demikian pekerjaan? Betul saf dan rapatkan saf. Padahal Nabi sendiri nak buat. Mengerja ia Nabi akan membuat demikian pekerjaan dengan sendirinya sendiri Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan takbir selagi mana saf tadi tak rapat. Selagi mana saf tak betul, Nabi tidak akan angkat takbir. Itu nak menceritakan kepada kita pekerjaan tersebut betul sah, rapat sah ni adalah perkara yang besar nilainya di sisi agama kita. Hikmah Rusia dia sangat besar. Sehingga kan Nabi sendiri buat benda tu. Sekira-kira Nabi sendiri buat, kalaulah tak rapat saf, kalaulah saf tak betul, Nabi tidak akan angkat takbir dia untuk memulakan sembahyang atau besar dia tu. Dan atasnya atas membetulkan saf, yakni oleh Nabi, dan melupakan dengan makna dan menyungguh-nyungguh oleh Nabi atasnya atas membetulkan saf. Nabi menyungguh dah, Nabi suruh kita ni merintahkan supaya kita membetulkan saf. Dan menyuruh dengan dia dengan betul saf dan rapat saf. Nabi suruh semua sahabat-sahabat maknanya kalau nak semayang kena betul saf, kena rapat-rapatkan saf. Sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia melantik seorang daripada kalangan rakyat dia untuk memeriksa saf. Selagi mana saf tak betul, selagi mana saf ayat, selagi mana saf maknanya tak rapat, dia tidak akan takbiratul ihram. Itu Sayyidina Umar pada zaman dia lantik khusus ada seorang untuk periksa saf. Itu hebatnya. Maknanya perkara ni perkara yang besar nilai dia. Ada hikmah yang sangat besar. Lalu tiba-tiba kita lalai daripada buat dia, kita lupa daripada buat dia. Sedangkan ini adalah sunnah yang besar, perkara sunat yang besar. Dan berkata ia Nabi, yakni bersabda, dan bersabdalah dan berkatalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda? Hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu. Ini Nabi sabda. Nabi kata hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu. Itu ayat dia nya, maknanya dalam Arabnya la tusawwunna sufufakum, au ada lagi belakang dia, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu
baina wujuhikum wa fi riwayatin fi baina qulubikum. Ada dua riwayat. Apa Nabi kata? La tusawwunna sufufakum, hendaklah kamu betulkan saf-saf kamu. Aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, kalaulah kamu tu tidak membetulkan saf, kata Nabi SAW, nescaya Allah Ta'ala akan menyelisihkan, akan menyalahikan akan muka-muka kamu. Pada riwayat yang lain, akan hati-hati kamu. Hati-hati kamu ni riwayat Imam Baihaqi. Ada muka-muka kamu riwayat Al-Bukhari. Jadi apa maksud dia di atas dua-dua riwayat ni? Dengan maknanya, walaupun kita sembahyang satu surau, walaupun kita sembahyang satu masjid, walaupun kita sembahyang pada tempat pengajian sama-sama berjemaah di satu mukim, di satu tempat dan sebagainya, walaupun nampak sembahyang sekali, tapi hati kita maknanya ada dengki di antara satu sama lain. Pecah sebenarnya kita di antara satu sama lain. Apa sebabnya? Di antaranya kerana kita tidak ambil cakna di dalam bab betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Maka hati kita tadi tu boleh bawa kepada dengki di antara satu sama lain. Untuk dia tu, walaupun kita sembahyang sekali dengan dia, kita akan ada perasaan hasad kepada dia, tak kasih kepada dia, berpecah belah di antara kita sesama kita. Kerana apa puncanya? Di antaranya asbabnya kerana kita lalai.